Okay, syukur sangat-sangat masih lagi diberi peluang kehidupan, dapat bernafas lagi untuk bersama keluarga, bersama insan-insan tersayang. Syukur masih lagi diberi nikmat sihat. Ya. Kalau kita tak sihat, memang kita tak dapat nak buat macam-macam. Okay, so kena syukur banyak-banyak, diberi nikmat sihat, diberi dalam kata orang tu ditakdirkan bertemu dengan bisnes yang dapat membantu produk-produk mereka dengan membantu kesihatan kita dengan mengamalkan produk-produk dalam platform bisnes Forever. Okay, dan kesyukuran ketiga, of course kita masih lagi berada di platform bisnes yang sangat tepat dan terbaik, cantik di dunia. Okay, so Kak Su pun sangat yakin pasti you all pun faham kenapa you all diketemukan dengan Forever dan kenapa you all berada di sini untuk kelas CBM di hari ini bersama Kak Su. Okay, Kak Su dah nak mula. Semalam, okay, siapa yang pergi Malaysia Rally? Sebab Kak Su nak tahu, sebab Kak Su memang, okay, sebelum you boleh jawab, Kak Su just nak kongsi sedikit. Kak Su daripada awal kan buat Business Forever, memang dah sengaja. Kenapa Kak Su pakai putih kan? Memang sebab rasa sangat-sangat terbakar. Seriously, Kak Su memang tak pergi ke Malaysia Rally. Tapi bila lihat setiap perkongsian pada awal pagi, session bersama, awal pagi lah sampai ke noon rally, sampai ke dinner, memang rasa sangat-sangat luar biasa event semalam. Okay. Kak Su pernah hadirkan diri ke Malaysia Rally pada 2018, masa tu masih lagi level supervisor. Tetapi bila kita buat Business Forever ni untuk diri Kak Su lah, pengalaman, kita memang rasa kita really nak sangat fokus dekat bisnes ni. So apa pun classes yang diadakan di seberang tambak, apa pun event yang diadakan jauh KL pun Kak Su akan hadirkan diri. Sebab kita really nak fokus dalam bisnes ni. So kita memang sungguh-sungguh nak tahu macam-macam, nak kata orang tu nak hadirkan diri untuk every event lah. So 2018 tu Kak Su pergi, my first experience Malaysia Rally, bawa anak perempuan Kak Su pergi, dan masa Kak Su book flight ticket tu, Kak Su tak perasan my expiry date pasport tu valid dah melebihi berapa hari, dalam 6 bulan. So kita punya pasport kan kalau expire lagi nak expire lagi 6 bulan, memang kita tak boleh nak travel overseas kan. So Kak Su memang tak perasan. Kak Su kata orang tu, Kak Su dah masuk dalam lingkungan within 6 months tak digalakkan untuk travel lah. So dah melepasi berapa hari gitu. So waktu dekat Changi Airport ni, Kak Su dah diberitahu oleh counter staff. Dia kata your expiry date ni dah masuk dalam lingkungan 6 bulan, which is not advisable to travel. Kalau kita in Singapore memang dia lepaskan untuk kita travel. Tetapi kemasukan kita dalam sesebuah negara tu terpulang kepada negara itu tersebut. So Kak Su memang sangat semangat, dah berkubar-kubar nak pergi Malaysia Rally kan. Dah beli tiket, dah standby, everything semualah dah book, hotel, everything. So Kak Su macam tak kisahlah, kita fikir positif aja, tak apa. Malaysia mesti boleh kata orang tu. Senang cakap, Kak Su dapat lepas lah, dapat masuk Malaysia lah. So bila dah sampai dekat KLIA ni, okay, anak Kak Su, okay, dia pergi dulu untuk cop pasport lah kat kaunter ni. Kak Su tunggu the next available counter. So anak Kak Su, bila Kak Su nampak anak Kak Su dah lepas, dah cop pasport dia, okay, dia dah lepas. Waktu Kak Su pula, kata orang pegawai tu dia tengok pasport Kak Su, tengok muka Kak Su, tengok pasport, tengok muka Kak Su. Terus dia kata, pasport puan ni dah 6 bulan untuk expired, dah tak boleh masuk lagi ke Malaysia. Wah, Kak Su dengar rasa macam anak dah lepas. Kak Su ni sekarang ni belum lagi kata orang dah ada cabaran lah. Okay, so dia kata, tak apa puan, masuk ke office. Itulah bagi Kak Su pengalaman pertama. Masuk office, ramai sangat orang, especially daripada India. Kat kaunter tu memang pegawai cuma ada 2-3 orang saja, tapi yang keromon tu semua lelaki India. So Kak Su rasa maybe diorang ada masalah nak masuk Malaysia ke apa, Kak Su pun tak tahu. So Kak Su tak tahu mana Kak Su nak approach ni, dengan anak pun dah lepas kat luar, dia pun tak tahu keadaan Kak Su. Agaknya dia tunggulah Kak Su, kenapa lambat sangat Kak Su nak masuk ni kan. So Kak Su masuk dalam semua, dan pegawai yang ada dekat kaunter cuma 2-3 orang saja. Tapi satu kaunter tu dah ada sekumpulan India yang keromon. Kaunter sebelah pun sekumpulan India yang keromon. Dan yang menanti tu, nak tunggu giliran tu pun memang tak ada queue lah. Semua keromon. So Kak Su pun tak tahu mana nak pergi. At last, bila Kak Su nampak satu pegawai perempuan menghampiri kaunter tu, Kak Su terus bersuara.
Kak Su cakap, puan saya ada masalah ni, anak saya kecil lagi kat luar tengah tunggu. You know, kita ni kadang-kadang dalam keadaan darurat macam tu, macam-macam idea keluar. Alhamdulillah lah, Allah berikan ilham, idea padahal anak Kak Su bukan kecil mana pun. Dia masa tu berusia berapa tahun? Yang 15 tahun lah. So Kak Su imagine anak Kak Su kecil kat luar. So bila pegawai perempuan tu, dia dengar Kak Su kata ada anak kecil kat luar, terus dia tanya, masalah puan apa? Terus Kak Su cakap, Kak Su punya pasport expiry date lah. Dah baru berapa hari melepasi 6 bulan ni. Saya kata okey sekejap, saya panggil pihak atasan. Wah, Kak Su rasa pihak atasan, terfikir pihak atasan sama ada good news ataupun bad news, tapi kita sentiasa berfikiran positif. Kak Su rasa mudah-mudahan pihak atasan boleh membantulah. Lagi bagus Kak Su direct dengan pihak atasan daripada Kak Su go one step, lepas tu next step, banyak long way kan. So bila pihak atasan dia keluar, terbayanglah macam polis gerak khas kan. Wah, rasa macam orang dia muda, handsome pula tu. Okey, bermisai. So bila Kak Su nampak orang muda bermisai, tengok muka yang baik-baik, wah lagi bersemangat. Rasa macam more confident, dapat lepas. Terus dia halau India ni, puan sila duduk. Wah, Kak Su dengar kata puan sila duduk, rasa macam ada harapan lah dia boleh bantu Kak Su lah. Kebetulan hari Jumaat. So Kak Su pun duduk terus dia check pasport. The moment ayat pertama dia kata, oh baru melepasi beberapa hari saja, tak ada masalah. Wah, Kak Su dengar, alhamdulillah tak ada masalah dia kata. Terus dia kata sekejap saya copkan pasport puan. Lepas tu sambil dia cop dia tanya, puan nak masuk Malaysia ni untuk apa? Kak Su ni, yelah kita ni semangat otak ni forever. Saya nak ambil hadiah dari company Forever. Hadiah? Company Forever. Company apa tu? Company jual suplemen tuan. Berasaskan produk sunnah. Alhamdulillah dah banyak bantu orang sihat. Oh ya bagus. Alhamdulillah. Dia cop. Okey puan boleh terus keluar. Dah tak payah lagi nak jumpa kaunter luar, tak payah, terus keluar dah lepas. Terus hari Jumaat kan, Kak Su pun doakan untuk dia. Terima kasih tuan, semoga dilimpahi rezeki, diberkati Allah usaha tuan. Terima kasih bantu saya, semoga Allah memudahkan urusan tuan. Amin. Terima kasih. Sila puan keluar. Dia keluar, terus keluar saja. Dah tak payah lagi nak pergi kaunter mana-mana. Tu rasa ya Allah, lega sangat-sangat. Itulah ujian. Tapi memang otak ni sentiasa fikir positif. Kita really nak apa yang kita buat. Memanglah cabaran sentiasa ada lah. Tiba mendatang, kita pun kadang-kadang kita pun tak expect lah. Tapi yang penting diri kita bersedia. Bersedia untuk hadapi apa jua kemungkinan lah. Okay. So itu waktu nak ambil, Kak Su masih lagi supervisor. So alhamdulillah itulah pengalaman pertama. Tapi adakah ia buat Kak Su rasa serik untuk travel ataupun untuk attend event-event Forever? Tak. Malah Kak Su lagi rasa seronok. Apa yang kita datang tu kat event tu, kita nampak segala-galanya, ia melupakan apa yang kita lalui di peringkat awal masa kita baru sampai ke Malaysia. So kita ingat all the good things sahaja, okay? Dan insyaAllah after this rally ni, dalam keadaan sekarang, kita kat Singapura dah boleh keluar easily, dah boleh travel macam biasa. InsyaAllah Kak Su akan mula attend all the events in Malaysia lah, okay? So Kak Su rasa sangat-sangat happy semalam. Tengok everything semua, keseronokannya memang sangat berlainan. Memang betul apa dikatakan, Malaysia Rally semalam seolah-olah seperti global rally. Nampak dia punya, kata orang tu, peningkatan yang luar biasa dahsyat. Dia punya kemeriahan dia is so outstanding lah. Okay, sampai Kak Su pun terbawa feel elegant white party tu. So hari ni itulah Kak Su elegant white lah. Okay, mood tu masih ada daripada semalam terbawa-bawa hari ni. Walaupun tak dapat attend physically, tapi tak apa. Turut merasai kemeriahan dan juga tumpang bahagia dengan kejayaan kawan-kawan. Okay, so Kak Su nak 1-2 orang buat perkongsian, especially first timer yang attend Malaysia Rally. Okay, Kak Su nak tahu apa perasaan you all. Ada siapa nak share? You all boleh share, just cakap Kak Su saya nak share. Just 2-3 patah perkataan pun okey. Saya rasa gembira Kak Su, saya rasa bersemangat Kak Su, saya rasa nak fokus lebih in Forever Kak Su. Okey, Ju silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Kak Su. Terima kasih kerana bagi Ju pula untuk share. Okey, Ju berpangkat AS dalam Forever baru sebulan lebih.
Dan semalam Ju attend Malaysia Rally yang first. Dan Ju rasa macam Masya Allah Tabarakallah, sangat teruja bila tengok semua orang dapat naik pentas. Lepas tu ada satu certain tu Ju rasa macam meremang dan Ju rasa tiba-tiba rasa sebab dan air mata menitis. Dan Ju tak tahu sebab apa, tapi memang Ju rasa sangat gembira melihat kejayaan orang lain. Dan insyaAllah doakan juga tahun depan Ju sama-sama naik pentas bersama mentor-mentor AUC. Okey, itu saja perkongsian daripada Ju yang dah attend Malaysia Rally pada semalam. Terima kasih Kak Su. Okay, thank you Ju. Okay, level ES, tapi Ju daripada Melaka kan? Betul, daripada Melaka. So you see, orang sejauh daripada luar KL, kata orang tu luar KL pun dah sampai ke Malaysia Rally. Okay, so tahniah Ju. Definitely Ju akan rasa lebih bersemangat lagi untuk sentiasa hadirkan diri di setiap event-event forever. Okay, dan siapa lagi nak share? Orang kedua. Yang lelaki. Siapa yang attend semalam? Abang PE. Kak Su nampak Abang PE ada. Sila Abang PE share. Pengalaman lagi Abang PE pun jauh, orang jauh. Assalamualaikum. Kak Su, dia dalam kereta sekarang ni. Okey. Hati-hati driving Event alhamdulillah memang cukup semangat untuk siapa yang pergi. Lepas tu yang penting kita dapat semangat lah daripada leader yang hadir sekali. InsyaAllah jadi program tahunan lah kalau kita ni. Dan doakan Abang P dengan Kak Nur supaya insyaAllah tahun depan pun akan tu sama-sama juga naik atas pentas. InsyaAllah. Amin. So kita doakan juga Abang P dan Kak Nur untuk dimudahkan urusan setiap kali untuk hadirkan ke setiap event forever, dan next round datang terus dah jadi big achiever dah. Mungkin dah ambil senior manager ya. Okay, so tahniah kepada semua yang meluangkan waktu, effort, everything lah untuk hadirkan diri di setiap event forever. Memanglah kita kalau dah attend forever ni, kita memang rasa kita nak apa yang mereka dapat. Dan ini memang tidak mustahil lah. Okay, so tengok gambar pun dah teruja. Tengok gambar, okay, Sofian cakap tengok gambar share dari leader pun dah teruja. Rasa tiba-tiba sebab bila masing-masing bawa pasangan. Moga next event dapat join sekali. Amin. Yes. Okay, Zara dengan Anis angkat tangan nak share thing. Okay. Anis. Kita beralih pula kepada achiever yang naik stage. Okay, silakan Anis. Sebenarnya Faiz yang nak share. Okay Faiz. Our translator. Okay, semalam kita orang join daripada pukul 8 pagi. Start daripada preparation untuk Q&A dengan Honami. So sampai ke malam lah dinner. Sangat pack, tapi sangat excited lah. Sebab first time join Malaysia Rally, and then at the same time jadi translator, naik pentas, duduk dengan orang hebat. EGLT pertama daripada Jepun terpantas . So sempatlah borak belakang stage dengan dia, ambil tips. Dia pun kagum dengan kita, tim Rawani Razali, saya mention lah. Saya bawa Rawani Razali. Lepas tu dia tanya berapa orang manager, berapa yang Eagle manager. And then dia kagum, walaupun direct manager tak seramai dia, tapi Eagle manager dalam tim Sifu Rawani dah ada 2 orang. Even Honami ada 80 orang manager direct dengan dia, pun dia ada 2 Eagle manager sahaja. So after Malaysia Rally yang petang tu, dia tanya Faiz, macam mana Datuk Desmond buat kan, sebab Faiz bagi tahu lah kita orang daripada bawah Datuk Desmond juga. So dia tanya apa yang Datuk Desmond buat. So Faiz bagi tahu kat dia, Datuk Desmond ajar kita orang 5 line 5 leader fokus ke dalam. So dia faham lah, dia kata oh benda ni akan menyebabkan kita punya network jadi stable. So dia nampak kat situ. So lepas pada tu, masa dinner, dia Honami dia duduk dengan
Datuk Desmond dengan Datin Grace. So dia tanya lagi benda tu tau kat dia orang. So dia sangat excited lah nak belajar lagi benda ni dengan Datuk Desmond dengan Datin Grace. So Faiz sangat rasa macam bertuah lah dapat jadi orang yang membantu orang hebat daripada Jepun nak belajar dengan sistem Datuk Desmond ni. Dan yang paling best juga, kita orang naik pentas 3 kali lah as recognized manager, Eagle manager dengan F2D achievers. So lepas ni kita orang punya target nak dah develop team lagi besar, fokus 5 leader, nak dapatkan top PNN dan top GB dalam Malaysia pula, insyaAllah. Doakan. Amin. Best lah. Itulah dia kata orang tu, bila rezeki kita lah, bila kita dah buat keputusan untuk memilih yang sesuatu yang tepat tu, macam Faiz, Anis, walaupun mereka ada full time job tapi mereka memilih untuk beri peluang pada diri mereka untuk mengenali business forever ni. You see banyak good things happening to them. And Faiz pun kita pun rasa best lah sebab kita ada rakan business partner yang boleh jadi yang boleh cakap Japanese, so boleh jadi translator. So kita pun tumpang happy, tumpang bangga. So tahniah Faiz, Anis. Kata orang tu role model. Bagi kata it's role model for all the youngsters, orang-orang muda especially. Tak semestinya kita ni orang lama lebih pengalaman, boleh mudah berjaya. Orang yang zero knowledge in business pun tetap boleh berjaya di forever. Walaupun tak buat full time tapi buat part time, tapi kesungguhan dan fokus mereka di forever ni buat mereka jadi recognized manager, F2D level 1, Eagle manager, dan Faiz juga dah semakin popular. Sebab tu semalam dia extra handsome kan, sebab dia tengok jadi dekat dengan Honami. Nampak Honami manja betul dengan Faiz. Tak faham sikit je refer Faiz, tak faham sikit refer Faiz. So Kak Su pun boleh nampak daripada sini. You jangan terkejut macam ni Kak Su tahu kan. Kak Su tak pergi sebab Kak Su fokus tau, follow walaupun tak ada physically dekat event tu, tapi sebab kita tahu besok ada hari tu adalah hari Malaysia Rally, so Kak Su yang fokus all the event. So daripada mana sumber-sumber Kak Su dapat tu? Social media lah. Okay. Kak Su. Satu lagi nak tambah. Okay. So sebenarnya kita orang kan Malaysia Rally, kita orang HQ arrange tau. Kita orang punya seat betul-betul belakang Honami. So siap ada tulis nama lagi tau, Faiz dengan Anis. So memang best gila lah. Anis masa mula-mula masuk Faiz yang Q&A session tu, Anis masuk dia duduk seorang. Dia sampai macam terharu lah, dia nangis lah kat situ seorang-seorang dia. Ya, yelah. Faham. Bukan So, kata seat aja being deserve kan, parking pun sama kan. Yap. Betul. So you see, Forever ni dia sangat-sangat adil. Memang Forever adalah bisnes yang memberi peluang pada semua orang. Tak kira orang muda, orang lama, orang whatever. As long as you tengok bila you dapat contribute, Forever akan iktiraf you. So bila Faiz readily nak jadi translator, disediakan special, jangan kata masuk dewan lah, kat luar sampai je dah ada reserve parking lot untuk Anis dengan Faiz. Lepas tu dalam dewan special reserve seat lagi, depan-depan, belakang Honami. So kalau Kak Su berduduk berasa sangat-sangat sebab terharu kan. Tak sangka sampai begini sekali Forever recognize kita. Okay, appreciate kita. So sebab itulah you are kena really focus in Forever. Okay, so thank you so much Faiz. Tumpang happy. Okay, then next, okay, last Kak Zah angkat tangan. Okay, Assalamualaikum Su. Kak Zah tak buka video Tak apa. Okay. Tengah masak sebenarnya. Siap-siap nak pergi train di trailer petang ni kan. Okay. Kak Zah kuatkan sikit suara Kak Zah. Kena kuatkan lagi sikit suara. Sudah macam pelan pula suara Kak Zah. Ini dah pakai mic ni. Yo, yang lain boleh dengar clear tak suara Kak Zah? Ke Kak Su seorang je? Okey. Teruskan Kak Zah. Suara Kak Zah tenggelam sikit. Dia tenggelam. Tak boleh kan, ini dia yang boleh. Okey tak? Dengar tak? Ni better. Okey. Dia tak cucuk kuat-kuat macam dalam kelambu. Sarapan kot. Okey, Kak Zah tengah masak sebenarnya. Sekejap lagi kan nak pergi train di trainer kan. Ya. Dengan Mim akan pick up Kak Zah. Terima kasih sangat Mim. Dia datang dia sanggup datang dari Batu Pahat tu.
drive, dia kata Kak Zah nanti Mim ambil Kak Zah. Okey, alhamdulillah. Semalam Kak Zah drive sendiri tau. Pagi tu Kak Zah bangun, Kak Zah dah kena vertigo. Kak Zah rasa ya Allah aku kenapa vertigo waktu ni kan. Rasa macam dah tak nak pergi dah. Tengok jubah tu dah tergantung je tu, ya Allah aku dah beli jubah dah aku nak pergi. Lepas tu kan minum aloe vera 2 gelas, makan apa entah, makanlah benda-benda lain apa semua. Duduk bertenang macam tu kan. Alhamdulillah pukul 8 macam tu dah okey. Kata drive dari rumah nak ke MIT EC tu 35 minit je. Masa tu dah siap-siap, pukul 7.30 nak gerak tu, macam perut dah macam apa semua kan. Tapi alhamdulillah lah lepas tu tawakal aja pergi. Sampai lambat pun tak apa. Itulah alhamdulillah lah sampai. Memang kalau kena vertigo selalu Kak Zah akan tumbang tak bangun 3 hari. Tapi semalam tu minum aloe vera banyak-banyak terus alhamdulillah okey kan boleh pergi. Macam itulah. Maknanya kalau kita dah memang plan nak pergi tu, alhamdulillah lah Allah bantu kan. Lepas tu kan bila sampai sana Kak Zah rasa ya Allah, setiap kali pergi event kita tengok bila nampak orang semua average yang datang tu semuanya muda-muda. Jadi kan bila kita ni antara yang tua-tua, manalah lagi yang Bukan makcik-makcik. tua lah Kak Zah, orang lama. Orang Kamu lama. cakap tua. Jadi kan Kak Zah rasa kan, ya Allah, apa bila tengok apa tu Pak Usup dia datang Poso. terus ada pun orang yang lebih tua daripada aku kata. Macam itulah. Jadi kan korang yang muda tolonglah, teruskanlah korang punya kekuatan tu lebih banyak tau, lebih banyak masa, lebih banyak impian. Sepatutnya korang pun kena lebih bersemangat nak buat benda ni sungguh-sungguh. Kan Kak Zah rasa kan Pok Soh yang jauh tu pun sanggup datang, ya Allah. Kan kata kenapa yang kita yang dekat-dekat. Area Selangor, KL pun tak datang. Jadi kan itulah, macam itulah. Ya, Kita okey. belum faham apa yang patut kita buat sebenarnya. Ya, betul. Mm-mm. Su pun nampak, ya nampak gambar Pok Su. Bila nampak gambar Pok Su, Su pun rasa macam, ya Allah, Pok Su event sampai event pun datang. Dah lah CBM road tour dia tak miss. Event Malaysia Rally pun dia datang juga. So nampak dia punya semangat tu luar biasa. Ada yang dekat wheelchair pun pergi. Kata ya Allah, kata lagi lah. Duduk wheelchair pun diorang sanggup pergi kan. Jadi kita sepatutnya lepas ni kalau ada apa-apa event, join lah insyaAllah. Ya, insyaAllah. Jelas. Okay, thank you Kak Zah. Yalah, so you dah dengar sendiri perkongsian. Sebab memang inilah betul, especially orang-orang baru, bila you belum pernah memberi ruang untuk sekali pun attend event forever, you memang tak nampak dengan jelas. You cuma dengar orang cerita best, amazing lah, itulah, inilah. Tapi sangat berbeza bila you really make the effort, you attend event sebesar Malaysia Rally ni, bila you dah nampak dengan mata kita sendiri, kita akan rasa macam kita tak nak miss every year. Kita mesti nak datang. Okay? So, tak apa yang dah berlalu tu jadi satu pengajaran lah. So ingat next event usahakan untuk hadirkan diri. Okay? So Kak Su dah nak start. Okay, ini Kak Su nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah. Sebelum share. Nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah pada semua achievers yang naik pentas kan. So inilah di antaranya our managers. Okay, our managers ni kita ada our managers, tahniah. Forever ni sangat-sangat baik walaupun dah pernah diraikan during virtual celebrations masa pandemik kemarin, tetapi tetap lagi diraikan sekali lagi on stage. So nampak tak kat sini AUC managers, kita ada manager Fakia, manager Anis Faiz, manager Ria, Kak Pija, manager Kak Zah, Hidayah, semua managers diraikan. So kita kena rasa, tak tahulah apa yang you all rasa bila you dah nampak, you all dah dengar, you all nampak with all the pictures being shared. Pastinya akan datang rasa satu perasaan yang bermacam-macam lah. Okay, and then to our senior managers, ini gambar pun cun-cun all the AUC leaders kan, ada Azhar, Lila, Rawani. Okay, so
bila kita tengok gambar-gambar ni kita rasa kita pun nak jadi seperti mereka. Memang Kak Su memang tak nafikan, even Kak Su masa awal tu attend event sebab masa tu Singapore belum ada rally. So Kak Su attend first event Malaysia Rally, level supervisor, diraikan sebagai supervisor lah. So bila Kak Su nampak all the yang managers lah, senior managers lah, F2D lah, lepas tu the top 10 everything semua. Of course kita ada perasaan kita nak. Lepas tu kemudian tahun berikutnya 2019 ada Singapore Rally kan. Lepas tu nampak yang Kak Su memang naik stage lah untuk managers level 5cc, 25cc. Tapi bila last punya kategori tu yang top 10 PNMCC, top 10 group volume CC, tu semua Cina. Tapi dalam hati memang terdetik. Tahun depan Kak Su akan naik. Kak Su akan, adalah orang Melayu yang akan naik stage lah untuk these two categories lah. Dalam hati memang dah terdetik dah. Dan kata-kata juga adalah semoga satu doa. So Alhamdulillah memang the following year, memang tercalon tetapi dah jadi virtual celebrations lah, dah tak ada lagi offline. So Alhamdulillah tahun ni kita diraikan kembali secara offline. So tahniah to all achievers. Kak Su sempat ambil gambar yang managers je. Dan tahniah untuk Anis F2D and also Eagle Manager, Anis Faiz. Okay, next. Okay. Kak Su nak tanya since you yang pergilah, especially yang pergilah. Ini CBM Rawani ni dia menang apa actually? Boleh tak you all share pada mereka yang tak tahu ni? Kenapa happy sangat? Ini Kak Su screenshot video tau. Kak Su suka tengok video because I want to see the expression. So CBM Rawani dia naik stage untuk apa Untuk award apa? Yang jawab apa manager juga. Okay. Ya, top 10 PNM. So impian CBM Rawani Razali nak naik stage untuk top 10 PNM, Allah dah kabulkan. Ya, so memanglah sebab tu kita kena sentiasa fokus dengan kita punya impian tau. Bila you really focus, of course you akan lebih beri tumpuan, and then of course apa yang kita nampak tu pasti kita akan dapat. Okay, so tahniah to my Sifu, CBM Rawani akhirnya masuk juga top 10. Okay, ini gambar beliau diraikan sebelum waktu dinner kan, anak masuk entrance tu. Okay, top 10. Nampak dia bagi flying kiss lah. Wah, betul-betul macam selebriti betul. Flying kiss, okay. Okay, next. Okay, ni dua gambar ni. Okay, gambar pertama ni dengan CBM Berong ni. Ini untuk apa ni Kenapa CBM Niza dengan CBM Berong ni dia excited? Menang apa ni? Siapa boleh teka? Excited betul lah. Ini untuk kategori apa? Siapa tahu? Excited tau, tengok. Nombor 4 GV tertinggi. Yang ini, yang dengan CBM Berong ni. Yang kiri. Okay, yang kiri, yes, Ju, betul. Top 3 PNM. Ju duduk dekat dengan Sifu Miza ke? Okay, so tahniah our Sifu mentor AUC top 3 PNM, personal non-manager CC. Ju duduk jauh, dia tahu Si nampak tak dia punya fokus, dia really tumpu. Dia dengar MC, MC sebut, okay, nombor 3, nombor 4. So dia really cari all those pemenang-pemenang. Okay, so ya, itulah tahniah kepada Sifu kita, Sifu Miza, top 3 PNM. Dan yang sebelah tu dia terlompat-lompat kan, itu adalah top 4 group volume CC. Okay, so you rasa bangga tak? You rasa bangga tak berada dalam circle di mana kita punya leaders adalah achievers. Celebrate Najah mula-mula Sifu Miza pun top naik. Yes, CBM Najah top 8 group volume kan. So Alhamdulillah kita kena bersyukur sangat-sangatlah kita dah berada dalam circle yang tepat. So dalam berada circle yang tepat dengan leader-leaders yang memang real proven success achievers lah. Okay, dengan result mereka yang sangat outstanding. Okay, diiktiraf bukan saja sebagai top income earner di BOI, tapi untuk Malaysia Rally juga antara top 10 leaders, forever leaders in Malaysia. So kita nak syukur sangat-sangat berada dalam circle ni. So what are we going to do next adalah untuk kita follow lah. Kena follow. Okay. Nampak Kak Miza sangat-sangat happy bila tim sama-sama naik pentas. Of course as an upline, you nampak downline news, CBM Rawani pun tercalon untuk, bukan tercalon, juga adalah top 10 PNMCC achiever. Of course kita akan rasa bangga lah, rasa bangga, rasa happy, rasa macam-macam perasaan positif lah. Sebab kita memang di Forever ni kita tak, bukan kita nak seorang-seorang saja berjaya, tapi kita nak ramai orang berjaya, especially kita punya team. Anak didik kita punya, everybody in our team, kita akan rasa happy bila kita berjaya melahirkan achievers juga.
Okay, so insyaAllah tahun depan lebih ramai lagi achievers daripada AUC. Okay, so topik Kak Su hari ni adalah fokus. Okay, fokus. Fokus Biar ni, benar. Bukan untuk disayang-sayang. Wih, panasnya hatiku, Rayang. okay, fokus ni kalau you tengok is follow one course until success. Okay, ataupun kita fokus satu benda buat sampai jadi. Sebab tu bila dalam kita nak buat sesuatu tu kita perlukan fokus. Contoh, okay, contoh paling senang secara general, bila kita nak berumah tangga, nak buat wedding, kita nak senang cakap nak kahwin lah. Okay. So dalam waktu kita rasa dah bersedia, kita nak berumah tangga, nak adakan wedding. So of course kita punya fokus tu akan lebih kepada buat persiapan, betul? Persiapan untuk menikah, persiapan untuk wedding celebration kita. So dari situ bila you tengok masuk diri Kak Su, pengalaman Kak Su dulu, Kak Su rasa semua orang lah. Bila kita perlu apa buat persiapan kita, antaranya kita perlu fokus bekerja sungguh-sungguh, kena ada duit simpanan. Untuk apa? Kenapa kita perlu ada extra, lepas tu ada extra duit untuk apa? Untuk macam-macam persiapan dari segi, especially lelaki untuk mas kahwin, hantaran, you know, dan yang perempuan bersamalah untuk mak andam, everything. So tumpuan kita lebih kepada majlis kita kan. So kita akan bekerja yang, lepas tu bila ada kerja overtime, kita pun nak juga kerja overtime. Kita nak extra income, nak duit lebih supaya, sebab kita perlukan, sebab kita tengah beri tumpuan untuk majlis kita. Kita dah nak melangkah satu step daripada hidup bujang ke hidup alam rumah tangga kan. So of course kita punya fokus semua ke arah itu je. Kita buat macam-macam persiapan, nak overtime, mana yang kita dulu mungkin suka nah macam buang masa jalan-jalan tu, yang perempuan suka window shopping, kita dah takkan buat lagi benda-benda gitu semua sebab tumpuan kita lebih kepada majlis kita. So itu dinamakan fokus. Sehinggalah majlis kita berjaya, kata orang tu dah selesai everything, kita akan rasa lega, kita dah berjaya, majlis kita pun dah berjalan dengan lancar, everything. Itulah kata orang tu fokus kita, tumpuan kita. Okay, so buat sesuatu benda tu biarlah sampai jadi. Okay. So contoh terdekat pun tak nak cerita pasal orang lain, diri Kak Su sendiri. Okay, dari buat 19, bila fokus satu terus meletup. Sepanjang buat 19 tak ada satu pun yang meletup. Belum pun pernah buat sales sehingga 1 juta pun. Belum pernah ada satu produk atau satu daripada satu company yang Kak Su jadi stokis tu, Kak Su ada buat sales sampai 1 juta. Belum lagi. Kalau dah terjadi mungkin Kak Su rasa Kak Su dah tak tambah lagi produk sampai 19 kan, sebab belum lagi sampai. So sebab tu Kak Su rasa belum cukup lah, tambah sampai 19. Akhirnya tapi di forever fokus satu saja terus meletup, boleh buat sale sampai 2 juta tahun lepas. So nampak tak kat sini? Okay, so itulah beza dia, tumpuan kita lah. Okay, so macam sekarang ni orang, especially setiap business usahawan, mereka semua tahu cakap. Okay, macam mana nak berjaya? Nak berjaya kita kena give more than 100%. Semua tahu cakap. Nak berjaya memang kita kena give more than 100% lah. Kita kena buat sungguh-sungguh lah. Kita kena buat itulah, buat inilah, macam-macam lah. Orang tahu cakap. Tetapi, apa yang mereka buat tu, adakah mereka fokus pada satu benda sahaja? Biasanya, Kak sudah nampak ramai orang, dia terlalu tamak. Tamak buat bisnes. Dia tahu cakap macam nak berjaya, tetapi apa tindakan yang dia buat ketika tu, memang sebenarnya salah. Bila you terlalu tamak, semua bisnes you nampak you nak buat, okay, orang offer you jual ni, you pun nak jual. Orang offer you libatkan dalam bisnes ni, you pun nak buat. Semua you nak buat. So kalau macam-macam benda you buat, dengan kata orang tu responsibility ataupun kerja yang banyak tu, workload yang banyak, macam apa jadi dengan fokus kita? Okay, macam Kak Su dulu 19. Apa jadi dengan fokus Kak Su? Kalau nak kata, Kak Su, you beri fokus yang mana lebih? To which product, to which company? Kak Su pun tak tahu apa nak cakap. Sebab bagi Kak Su entah, fokus Kak Su berterabur. Tak ada pun Kak Su beri tumpuan pada mana-mana company pun. Semua jadi berterabur. Tetapi bila kita fokus pada satu sahaja, itulah tumpuan kita sepenuhnya. Satu benda tu sahaja yang kita boleh, kata orang tu kita mampu fokus lah. Okay? So janganlah terlalu tamak dalam bisnes. Memang Kak Su dah nampak dah, I don't want to say about other people, I want to say in my own network sahaja. Kak Su dah nampak ramai orang bila dia sebelum ni buat macam-macam bisnes, lepas tu dia nampak forever, dia join forever, lepas tu dia masih lagi simpan macam-macam yang dia buat, termasuk forever gini. Kak Su rasa tak nampak pun dia punya fokus pada bisnes forever, sebab fokus dia tu dah been divided, dah berbagi-bagi kan. Dan memang of course lah, bila dalam keadaan macam tu memang
tak ada nampak dia punya performance lah in forever. Okay. Ada pula yang dah ditakdirkan rezeki mengenali forever. Lepas tu tambah buat macam-macam bisnes lain, habis. Kak Su rasa Kak Su tak nampak pun mereka mempunyai kejayaan dalam bisnes-bisnes yang mereka tambahkan tu. Sebab apa? Fokus mereka berterabur. So macam mana nak mencapai kejayaan kalau fokus sendiri tak, kata orang tu, tak sepenuhnya. Okay? So janganlah bebankan diri kita dengan macam-macam benda, tamak semua nak buat, tapi at the end of the day memang tak ada hasilnya, tak ada kejayaannya, memang tak ada lah. Ini memang dah banyak terbukti lah. You look around lah. You tengok kawan-kawan di sekeliling, mana yang mungkin dah meninggalkan forever buat bisnes lain. Kak Su sendiri pun ada, I don't see dia orang jadi achiever in that business. Bukan nak mengata, but this is the natural fact, kenyataan. Ramai. Tapi sebab itu ada banyak kejadian di mana mereka kembali semula ke pangkal jalan. They come back to forever. Because dia orang dah try, tinggalkan forever nak buat bisnes lain lah. Mungkin lagi senang nak berjaya. Tetapi end up tak jadi apa-apa pun, kembali semula ke forever. So of course lah, Kak Su akan still terimalah kepulangan mereka. Sebab kita leader memang kita tak akan tinggalkan. Okay? Cuma kita tak boleh nak tunggulah. Itu saja. Okay? So fokus tu sangat important. Okay, next. Okay, lagi satu, semua orang memang, Kak Su rasa semua orang, you memang rajin. Memang rajin buat, rajin untuk make money, rajin untuk buat business. Okay, sebab tu ramai orang dia boleh buat macam-macam business. Sebab dia memang rajin. Dia ada rajin. Tetapi rajin tu dia tak mencukupi. Okay, untuk you berjaya. Yang penting berani. Kita kena berani, bukan saja rajin. Semua orang boleh jadi rajin, tapi kalau rajin di platform yang salah ataupun rajin dalam gerak kerja yang tak tepat pun tak jadi apa-apa. Okay, so first thing first is kita kena berani. Berani untuk berjaya pun kena berani. Berani buat keputusan untuk memilih. Jangan tengok orang lain, tengok Kak Su sudah. Okay, berani buat keputusan untuk quit 19 and then fokus satu sahaja di forever. So itulah keberanian kita. Kita boleh buat macam-macam bisnes atau kita boleh berada dalam lingkungan macam-macam bisnes yang kita buat, tetapi kita kena berani buat keputusan yang mana kita nak fokus untuk kita berjaya. Untuk yang mana satu kita nak fokus untuk kita dapatkan hasil yang seperti mana impian kita. Okay, so pilih. You kena berani buat pilihan. Okay, that's it. I want to focus on this business. Okay, and then bila dah berjaya, bila dah berani and then dah berjaya buat pilihan, okay, the next step is you kena fokus lah. Okay, fokus dengan pilihan yang you dah buat. Okay, lepas tu what's the next step adalah memberi tumpuan, memberi fokus. Macam mana nak beri tumpuan fokus sepenuhnya adalah dengan you kena bersedia untuk give up. Give up macam-macam benda. Dari masuk Kak Su, give up macam-macam benda tu adalah okay, seharian waktu kita kena beri tumpuan sepenuhnya pada bisnes forever. Macam Kak Su ada bisnes forever. So apa-apa aktiviti, contohlah bila kita sekarang buat bisnes secara online, okay, FB, Instagram, TikTok, YouTube, semua kita boleh kata orang tu apa? Boleh buat marketing, okay, using all these social media platform kan. Okay, so apa yang kita perlu buat adalah kita really make fully use, 100% gunakan all these social media khas untuk kita punya business. So kalau dulu mungkin kita too much free time kan, gunakan FB, ke Instagram ke untuk scroll-scroll, baca-baca benda-benda yang tak berfaedah, gosip-gosip ke, apa-apalah yang tak berdatangkan manfaat. So sekarang you kena give up benda-benda tu semua, stop. Stop buat benda-benda yang tak berfaedah. Okay. And then gunakan waktu yang you biasa luangkan untuk membaca gosip-gosip ke, about industri hiburan ke whatever tu, gunakan untuk you punya business, untuk marketing business you. So nampak tak kat situ? Itulah dia. Kita fully use of handphone kita ni untuk segala yang dapat menaikkan, membantu bisnes kita. Okey, jangan lagi buat benda-benda yang tak mendatangkan hasil. Okey, itu menggunakan handphone lah. Okey. So ada juga orang gunakan handphone ni kadang tengok drama kan. You tengok macam-macam whatever lah, drama berseries ke melalui handphone tu semua tu, jangan buat lagi benda-benda tu. Okay, gunakan waktu tu, replacekan dengan benda-benda yang bermanfaat untuk your own business. So you kena bersedialah, sanggup give up all these things.
Macam kita pun pernah dengar, Sifu pun pernah cakap, the first 3 years tu banyaklah kita korbankan masa kita lebih kepada bisnes kita. Okay, jangan terikut-ikut macam Kak Su tadi dengar apa ni, GLT Yuslidah dia cakap kan, okay, you tengok dia pergi makan angin and so on tu, memanglah untuk level gear tu dia dah berusaha kau punya the first 3 months sampai dah jadi GLT within 3 years 3 years. Within 3 years tu dia dah boleh jadi GLT sebab dia really kata orang tu fokus kau punya, dia buat betul-betul punya the first 3 years. So now level dia ni of course dia boleh lah ada sedikit ruang untuk dia punya leisure activities. Tapi kita yang baru ni, yang belum lagi ada pencapaian besar ni, kita tak boleh lah ikut level macam Yus, macam si Biamiza, dalam masa dia dah coaching gini, okay, lepas asal jangan kacau dia. Dia nak pergi tengok lembu dia, nak masuk kebun ke whatever. Gini, level kita ni, kita belum sampai ke tahap tu. So kita kena really beri tumpuan sepenuhnya kepada bisnes kita sahaja dulu. Kita akan sampai ke level tu bila you really buat, the first 3 years ni, you really gunakan segala effort you, masa you untuk bisnes. InsyaAllah, the next, after that lah, lepas 3 tahun tu, you dah mula ada progress, ada good results kan, you dah boleh enjoy sedikit masa dengan family untuk travelling ke, untuk leisure activities ke apa, you akan juga sampai ke level mereka. So mereka dulu pun macam kita juga, bermula baru, beri tumpuan, okay, do all their best in that, kata dalam fokus business, sampai akhirnya mereka berada di level sekarang, then they can do whatever they want. Okay, so kita ikut step yang mereka lalui. Okay, so kena bersedia, kena berani bersedia, okay, to give up everything yang tak memberi manfaat, sebab kita perlu fokus pada satu sahaja. Macam you memanah ni, okay, kalau kita memanah ni, of course kita akan fokus pada target kita lah, kita nak panah ke arah mana kan. Contoh, kalau ada pokok yang menghalang, okay, adakah apa you buat? You akan, let's say you nak panah ni, tiba-tiba ada pokok yang menghalang, okay, so adakah you akan just duduk menghadap pokok tu dan berkata-kata, pokok kenapalah halang kat sini, you keep on kata orang duduk dengan masalah tu dan lepas tu mengeluh, ataupun you adjust, ataupun you sendiri berusaha untuk adjustkan position you supaya you boleh memanah dengan senang. Okay, so importantly of course kita lah yang mengawal keadaan kan. Okay, so jangan biarkan keadaan sekeliling menguasai emosi kita. Memang dalam waktu kita sedang bersungguh-sungguh dalam bisnes yang kita buat ni, mestilah ada cabaran kan, macam Kak Su nak pergi Malaysia Rally pun ada juga cabaran yang tiba-tiba. Okay, so whatever cabaran ataupun cabaran keadaan sekeliling yang boleh menguasai emosi kita ni, kita kena cepat-cepat tepis ataupun you kena buang lah. Okay, sebab cabaran ni sebenarnya bukan untuk kita mengeluh, putus asa, untuk kita stop dan sebagainya, tapi it's actually setiap masalah tu mesti ada dia punya solution. Okay, so jangan biarkan keadaan sekeliling menguasai emosi you. Yang penting you tahu diri you dulu, apa yang you nak buat, kenapa you perlu fokus dalam bisnes ini, apa yang you perlu buat untuk kekalkan diri you dalam bisnes ini. Sebab tu kita punya all big why. Kita disuruh untuk kita tulis matlamat kita. So di dalam keadaan kita hilang fokus kita, bacalah semula apa matlamat you di Forever. Kenapa you buat Forever, apa big why you, supaya kata orang tu fokus you kembali semula. Okay, janganlah mudah melayani segala negativiti di sekeliling kita yang kata orang tu boleh menjejas emosi kita. Sebab tu kita ada rules di Forever. Rules yang pertama tu jangan putus asa, jangan mati, always attend training classes. So bila you masuk dalam kelas macam ni, you dapat information, dapat ilmu, dapat info, semuanya positif yang membantu menaikkan lagi semangat you untuk terus kekal setia dalam bisnes yang you buat. Sebab tu kena always masuk kelas. Nombor 2 adalah jangan beremosi. Okay, jangan beremosi. So jangan layankan perasaan negatif lah, jangan bersendirian. Bila you tiba-tiba ada perasaan yang tak sedap, tak best, okay, jangan terus mendiamkan diri. You mendiamkan diri lagi. Tak ada siapa yang nak boleh tolong you. Malah suara-suara, suara-suara bisikan-bisikan yang negatif malah boleh menghantui diri you. So best is always refer pada upline. Masuk dalam circle positif. First thing first is of course you refer pada upline you lah. Okay, untuk mohon bantuan. Jangan bersendirian. And nombor 3 of course lah, sisi boleh kalah, semangat jangan kalah. Along the way, memanglah untuk kita mungkin pernah tergelincir sedikit, sisi mungkin terlepas. Tetapi kalau semangat you memang tak pernah kalah,
bagi you, oh tak apa, bulan ni sedikit cabaran terlepas 5 sisi, bulan depan naikkan balik momentum you, doublekan balik semangat you untuk you terus fokus untuk terus berjaya di Forever. Bukan terbawa-bawa bulan ni tergelincir 5 sisi, terus dah putus asa, tak apalah bulan depan, tak apalah, kalau 5 sisi lah, tak 5 sisi pun tak apalah. Bulan seterusnya, terus lama-lama ke laut dalam, apa jadi dengan diri you? You sendirilah yang akan tahu. Okay, so sebab tu sisi boleh kalah tapi semangat memang tak boleh kalah. So you dah tahu kan kenapa ada rules di Forever, dan juga kita juga ada nilai. Tak sudah share 3 nilai. Nilai yang pertama, yakin dan setia. Yang pergi di Malaysia Rally semalam, Wak Sifu pun dah melaungkan yakin dan setia, yakin dan setia, yakin dan setia. So kenalah yakin you dah jumpa bisnes Forever ni. Of course you kena yakin this is the right business. Lepas tu kenalah setia. Dalam keadaan kita memberi kesetiaan kita ni, kita kena always macam Kak Su cakap tadi lah, okay? Apa jua cabaran tu pun takkan menggugat kesetiaan kita. Sebab kita dah yakin this is the right platform business for us. So apa pun cabaran yang melanda pun kita tetap setia. Tak kisah, memang akan setia. You nak offer I good business proposal ke, the best lah macam gini. To us is like tak payahlah. Terima kasih je lah. I already found the most beautiful business on earth. So kita akan tepis. Okay, so nilai kedua adalah disiplin dan bersabar. Of course dalam setiap kehidupan kita kena ada disiplin lah. Sama juga dalam agama, kita kena solat 5 waktu sehari. Be disiplin lah. Waktu subuh solatlah subuh, waktu zuhur solatlah zuhur kan. Takkanlah kita nak solat rojak, waktu subuh solat zuhur 4 rakaat. Terbaik-baik semua kita kena be disiplin. Okay, kita ni dilahirkan umat Islam kena bersyukur sangat-sangat. Kita pun dah dididik untuk berdisiplin, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. So kita kena follow lah. Okay, be disiplin. Dan of course during the process kita kena sabar. Sabar, antara kata orang tu, bila kita ni sabar ni, okay, kita pasti akan merasai kemanisan di hujungnya. Okay, so kena banyak-banyak bersabar, dan pahala sabar ni is unlimited. Okay, so banyak-banyak bersabar, apa pun cabaran di melanda di peringkat awal ke pertengahan ke, kena banyak-banyak bersabar. Okay, untuk teruskan you punya journey in Forever. Dan nilai yang ketiga adalah, nilai ketiga apa ya? Sabar dan disiplin. Yang ketiga tolong jawab. Kak Su nak test you all lah. You dengar-dengar ni, you all dengar ke? You all dah tertidur Nilai ketiga apa? Yakin dan setia is nilai yang pertama. Yang kedua is berdisiplin dan sabar. Yang ketiga apa nilai yang ketiga? Jap. Oh, ni you all see? You all lupa nilai ketiga apa? Yakin, sabar, nilai ketiga. Ya Allah. Sisi boleh kalah, semangat tak boleh kalah. Sisi, ya. Sisi boleh kalah, semangat jangan kalah. Betul. Then, okay, ya betul. Nilai ketiga tu adalah sisi boleh kalah, semangat jangan kalah. So Kak sudah explain tadi. Okay, rules yang nombor 3 tu samalah. Okay, kita jangan berfikir negatif, jaga emosi kita. Okay, so kena sentiasa be positif lah. So ini, okay, dalam proses kita di Forever ni, tadi siapa yang jawab terima kasih banyak. Okay, so ingat rules yang pertama, rules kedua. Rules yang pertama adalah jangan mati, jangan putus asa, always attend event, trainings, classes. Yang kedua, rules yang kedua adalah jangan bersendirian, sentiasa berdekatan dengan circle yang positif, okay, dengan upline. Yang ketiga adalah jangan berfikiran ataupun beremosi negatif lah, okay. So nilai 1 adalah yakin dan setia. Nombor 2 nilai adalah disiplin dan bersabar. Yang ketiga adalah sisi boleh kalah, semangat jangan kalah. Okay. So apa pun yang berlaku dengan diri kita, mungkin ada tergelincir 5 sisi. Tapi ingat Kak sudah kata nilai 3 tu semangat tak boleh kalah. So teruskan bulan 8 ni untuk komplitkan 5 sisi, untuk capai semula 5 sisi. Okay. Sangat sayang kalau you really tak fokus. Okay. So Kak sudah share banyak about fokus. You all pun dah nampak banyak results daripada leader-leader yang dah berjaya. Semuanya fokus di Forever sahaja. Okay, you tengok macam CVM Azhar, okay,
tutup 2 butik, tutup homestay, tutup dengan cafe, buat saja forever, fokus saja di forever, and lihatlah apa dah jadi pada beliau sekarang, okay? Dah jadi senior Eagle manager, dah jadi CBM 2 kali, okay? So memang banyak proven success results, testimony daripada leader-leader, semualah yang hanya fokus saja di forever. You belum pernah lagi kita nampak satu leader buat 2 bisnes MLM dan dia berjaya dalam dua-dua bisnes tu. Memang tak ada lah. Okay. So lastly, Kak Su just nak share, selain daripada usaha kita, ikhtiar kita kan, you see Forever sangat baik hati. Forever juga menyediakan suplemen fokus untuk fokus kita lah, untuk our brain. This is actually brain supplement. Okay, brain supplement yang sangat-sangat best untuk otak kita. So Kak Su tahu CBM Miza pun dia makan Forever Focus, sebab tu tumpuan dia sangat-sangat solid lah. Okay, in Forever. Kak Su pun amalkan, Kak Su of course lah, Singapore leaders akan amalkan this Forever Focus. Then for you all yang the rest ni, okay, nanti kalau ada next open order ke, gunakan, makanlah Forever Focus. This is sangat, kata orang tu memang dia soft gel, agak besar lah daripada Move Forever Move. Lebih kurang macam saiz Arctic Sea Malaysia lah. Okay, saiz dia macam tu. And then sangat-sangat bagus. You can see the results dalam tak lama, sekejap saja, then you can see the difference in yourself. Okay, so amalkan this brain supplement. Okay, supaya mudah-mudahan setiap kerja you akan dipermudahkan lagi lah, your focus akan lagi kata orang tu disolidkan lagi lah dengan this brain supplement. Okay, and jap Kak Su. Okay, so ini saja so far. Kak Su just nak touch secara general about focus. Sangat-sangat important lah. Okay, focus. Kalau dalam kehidupan juga di luar business Forever, memanglah fokus sangat penting. You know, kalau you tak fokus, apa yang you buat pun jadi macam apa tu, caca merbah. Supaya cakap caca merbah, macam tu lah kan. So kena fokus lah supaya apa yang kita buat tu berhasil. Okay, so Kak Su sangat-sangat berharap every AUC di sini, you all tak hilang fokus. Seandainya you ada masalah ataupun tiba-tiba rasa tak seperti biasa, cepat-cepat cari upline. Okay, upline pasti bantu. Jangan biarkan saja diri you yang mungkin dah tak 100% fokus, sebab ia akan memudaratkan lagi keadaan you. Okay, so sampai di sini saja. Kak Su nak ucapkan selamatlah pada you yang akan terus ke next train the trainers class. Okay, cukup rehat supaya you all boleh beri more focus to the session. Okay, insyaAllah beri manfaat pada you all lah, dan kita akan lebih berjaya lagi selepas ini. Okay, Kak Su nak serahkan pada CBM Miza untuk berpatah-patah perkataan lah. Tak nak cakap sepatah dua lah. Okay, Miza. Miza ada nak cakap apa-apa? Hello, dengar. Assalamualaikum, good morning semua. Alhamdulillah, terima kasih banyak kat CBM Kak Su. Hari ni dah bagi satu topik yang sangat-sangat best, fokus. Okay, siapa-siapa yang tak fokus hari ni kena tengok balik apa yang Kak Su sampaikan hari ni. Dan korang tengok muka Kak Miza, agak-agak Kak Miza happy tak? Agak-agak Kak Miza happy tak? Agak-agak malam tadi Kak Miza happy tak? Happy gila. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Satu persatulah impian Kak Miza Allah bagi. Okay? Actually, kita ni kena jaga mindset kita. Kita kena pandai uruskan mindset kita. Tahu? Apa ni? Sekejap. Kak Miza tengah makan dengan CBM Ayu, CBM Ina, CBM Kak Pidah sebenarnya ni. Okey, jadi yang paling penting sekali, kita kena pandai uruskan fikiran kita. Okay, so siapa-siapa yang dia pandai uruskan fikiran dia, dia pasti akan jadi manusia sangat-sangat berjaya. Sangat-sangat berjaya. Sebab apa yang ada dalam sini ni, dia akan jadi. Kak Miza join Malaysia Rally tahun 2016.
tahun 2015 Kak Miza dah join Malaysia Rally. Masa tu Kak Miza supervisor, Kak Miza datang seorang-seorang. Kan? Sebab tu semalam siapa yang sempat Kak Miza jumpa depan-depan, Kak Miza pesan apa? Siapa yang dapat jumpa Kak Miza depan-depan sebelum masuk Malaysia Rally? Apa Kak Miza pesan semalam? Apa Kak Miza pesan semalam? Siapa yang Kak Miza pesan sebelum masuk Malaysia Rally tu nak buat apa? Tak ada. Tak ada yang perasan apa Kak Miza pesan. Apa Kak Miza pesan semalam? LOP. Kak Miza pesan semalam, masuk dewan nanti masa Malaysia Rally, orang naik pentas berjaya dalam fikiran kita, aku akan naik pentas tahun depan. Tahun depan aku naik pentas. Tahun depan aku naik pentas. Kan? Kak Miza suruh bayang-bayangkan. Jadinya 2015 bulan 8 Malaysia Rally, Kak Miza datang supervisor seorang-seorang. Kan? Jadi siapa semalam yang datang seorang-seorang? Siapa yang datang Malaysia Rally seorang-seorang tak bawa downline? Kak Miza tengok. Yang bawa downline pun cakap je lah, bawa downline seorang ke, dua orang ke. Kan itulah Kak Miza 2015. Kak Lila pun sama, pernah pergi Malaysia Rally seorang-seorang. Kak Azhar, Kak Su, Mia, Wani kan. Kita orang pernah pergi Malaysia Rally seorang-seorang tak bawa downline. Kan? Tapi bila setiap kali top leader naik atas pentas kan, sampai menangis, macam Ju cakap kan, sampai menangis, ya Allah. Kita menangis tu sebab kita dah sampai dekat atas stage walaupun badan kita dekat bawah. Kau faham tak? Kak Miza menangis tau. Kak Miza menangis, tak dapat awak lagi masa tu, tapi air mata ni menitik tau. Kenapa air mata kita menitik? Sebab kita dah bayangkan kita dekat atas stage dah. Betul tak Ju? Betul tak Ju? Mana Ju? Betul tak? Saya jumpa lepas Malaysia Rally salah-salah peluk Kak Miza pesan kalau rajin saja tapi tak ada dengan tak ke mana. Kan? Jadi nampak tak betapa powernya kita punya mindset ni, sampaikan apa yang kita nak, kita akan dapat. Bila kita fikir sampai macam tu, kita bayang-bayang sedalam-dalamnya kan, kita sampai, kita kerja mata kita pun nampak atas stage apa semua kan. Itulah. Kan? Dan lepas tu, tahun 2015, Kak Miza datang Malaysia Rally, Kak Miza bayang, Kak Miza atas stage, ambil award. Tahun 2016, bila Kak Miza join Malaysia Rally, kan, Kak Miza memang dah duduk atas stage. Kan, lepas tu Kak Miza duk bayang bila tengok macam masa tu Kak Ju dia celebrate downline dia yang berjaya kan. Kak Miza tengok dia, Kak Miza menangis. Sebab apa? Sebab Kak Miza bayangkan akulah tu. Kan? Very soon akulah tu. Aku yang tengah peluk downline aku sebab downline aku jadi achiever. So, apa jadi semalam? Ni Wani punya pasal aku yang kecil perut. Mesti betul. Astagfirullahaladzim. Apa jadi semalam? Kan, jadi so Kak Miza nak ucapkan terima kasih banyak kepada CBM Rawani Nazali and CBM Soden sebab dah buat Kak Miza sangat-sangat gembira semalam, dan Kak Miza yakin dan pasti ada ramai lagi CBM AUC yang akan buat Kak Miza gembira dengan jadi top leader dekat Malaysia ni, insyaAllah. Dan Kak Miza doa sangat-sangat supaya semua AUC, semua CBM AUC yang contraction nak beranak, betul lah. Kak Miza doa sangat-sangat agar Allah jaga semua hati kita, perasaan kita. Okey, dalam keadaan kita ada duit ke, belum ada banyak duit ke, dalam keadaan kita dekat bawah dan dekat atas, Allah sentiasa jaga hati kita supaya hati kita ni sentiasa ingat kat dia, sentiasa bersyukur, sentiasa improve ibadah. Sebab tu Kak Miza kalau buat talk ke, kalau mulakan apa-apa, Kak Miza mulakan dengan doa tu. Sebab bila Allah dah tak tengok kita, dia akan jadi satu musibah yang sangat-sangat dahsyat lah. Kita tak nak macam tu. Okey, kita nak kita jadi jutawan yang baik hati, yang banyak bagi manfaat, yang selalu senyumkan orang, dan bila selalu senyumkan orang, kita akan senyum. Nampak tak semalam? Honami dia ajar apa? Sama tak dengan apa yang Kak Miza ajar? Sama tak apa yang Honami ajar tu dengan Kak Miza ajar? Kan, nasib baik Kak Miza selalu pesan kan, hidup untuk gembira kan. Jadi bila kau masuk kelas Honami tu, tahulah kan. Jadi jadinya bila kita letakkan position kita ni pakar senyumkan manusia, kita letakkan position kita ni hidup untuk bergembira, jadi barulah kita boleh senyumkan orang, barulah kita boleh gembirakan orang kan. So kita dah ada dua tools lah.
kita dah ada dua benda yang sangat-sangat ajaib. Yang pertama, kita boleh gembirakan orang dengan produk Forever yang sangat-sangat awesome. Yang kedua, marketing plan Forever yang sangat-sangat awesome. Nampak tak? Dua benda ni boleh buat orang gembira sangat-sangat tau. Jadi kalau kita tak guna, memang rugilah. Memang rugi. Kan? Okay. So alhamdulillah tahniah sangat-sangat kepada semua yang join Malaysia Rally. Okay. Kak Miza pun alhamdulillah berjaya bawa seorang lagi new fighter. Ada tak Kak Azlina? Kan Kak Azlina Abang Min ni. Malah duduk belakang sekali kan. Tapi alhamdulillah dah nampak dah apa yang patutnya ada dekat Forever. Dan alhamdulillah Kak Miza berani cakap siapa yang join Malaysia Rally semalam, dia pasti CBM kalau terus buat dengan istiqamahnya 5 langkah. Okey, nak jadi jutawan dekat Forever ni buat 5 langkah je. Kan yang senaraikan domestik, senaraikan 100 nama, lepas tu kontak 5 orang setiap hari, hafal GEP dan GEP, guna produk, lepas tu sediakan marketing tools, set matlamat. 5 langkah ni mesti berjaya dekat Forever punya. Okay, so siapa-siapa yang pandai buat online marketing kena polish dengan online marketing. Okay, so Kak Miza sangat-sangat gembira. Allah dah makbulkan doa Kak Miza untuk tengok ada AUC yang berada bersama-sama Kak Miza jadi top 10 leader dekat Malaysia. Okay, dan insyaAllah Kak Miza yakin, sangat-sangat yakin Kak Miza dah visualize dah semalam. Okay, semua kategori dekat Malaysia Rally tu, Singapore Rally kan. Ada Kak Miza, ada ramai-ramai AUC. Okay, dan yang paling penting sekali, kita nak jadi CBM yang ikut sistem. Okay, dan Kak Miza banyak bercakap dengan Sifu. Ada beberapa conclusion yang Kak Miza nak kena wrap up dan Kak Miza nak kena cakap dengan korang semua sekali. Rentetan daripada Honami punya session, Malaysia Rally, dan petang ni TTT. InsyaAllah kita akan gembira sama-sama lah. So tahniah kepada yang dah daftar TTT. InsyaAllah korang akan jadi manusia yang sangat-sangat ajaib. Sangat-sangat best susunan dia. Kan, Malaysia Rally, lepas tu TTT pula. Kak Miza tak tahulah nak jadi apa dengan korang tahun hadapan. Okay, so Kak Miza tak sabar sangat nak tunggu result untuk tahun hadapan. Kak Miza yakin dan pasti tahun hadapan kita semua akan meletup, akan ada ramai sangat-sangat CBM yang baik hati daripada WAUC. Semalam masa Kak Miza dekat dalam dewan tu, Kak Miza tengok manager kan. Kak Miza pun ada cakap dengan Kak Lila kan. So Kak Miza sangat-sangat happy. Kak Miza dah dapat bayangkan dah tahun depan akan ada ramai sangat CBM. Okay, so terima kasih banyak Kak Su. Okay, walaupun Kak Su kat Singapore, nampak tak betapa korang kena ambil contoh CBM AUC tau. Nampak tak Kak Miza, CBM Malaysia ni kan, kita orang duk pergi Malaysia Rally. Nampak tak Kak Su buat, Kak Su sanggup tau jadi speaker untuk CBMD hari ni. Kan, jadi kita sangat-sangat seronok kalau kita berjaya ni bersama-sama tau. Tak kira sideline, tak kira siapa pun kita berjaya sama-sama. Okay, so alhamdulillah syukur banyak Allah bagi benda yang best-best dekat Kak Miza hari ni. So Kak Miza dekat Kak Miza ketuai Al-Wijab Circle ni bukan untuk menguasai, tapi Kak Miza nak share sebanyak-banyak ilmu, sebanyak-banyaknya dekat korang semua sekali. Okay, so tulis besar-besar dekat mana-mana dekat dalam rumah tu, pastikan tahun 2023 Malaysian Rally mesti kena datang. Okay, ada tiket ke tak ada tiket ke kena usahakan juga. Okay, so Malaysia Rally adalah satu event yang kita wajib datang kalau nak jadi CBM. Kalau belum lagi nak jadi CBM, tak payah datang pun tak apa. Okay, so terima kasih Kak Su, terima kasih semua CBM UC, CBM Kak Lila, CBM Kak Azhar, CBM Wani, CBM Mia, thank you so much. Kita jumpa dekat atas pentas dunia insya-Allah. Okay, thank you Sifu Miza. Okay, seorang lagi nak sharing. Okay, silakan CBM Rawani, top 10 PNMCC achiever. Okay, Assalamualaikum, good morning. Okay, Assalamualaikum semua jutawan Al-Wijab Circle. Hari ni kawan ni, terlupa buka video. Okay, hari ni kawan ni ada TTT pula speaker, dan semalam alhamdulillah memang tak ingat pun hari ni nak jadi speaker. Jadi daripada awal Malaysia Rally sampailah ke dinner, kawan ni telah menggunakan suara kawan ni dengan menjerit. Okay, tepuk tangan, lepas tu jerit, apa semualah kan, sampai ikut menyanyi lah, apalah kan. Sebab sangat-sangat excited, sangat-sangat
penuh dengan excitement lah dalam Malaysia Rally tu. Korang dah dengar Kak Su sharing, Kak Miza sharing dan yang lain yang pergi Malaysia Rally sharing. So kepada yang tak pergi Malaysia Rally, okay, apa korang rasa sekarang? Yang tak pergi Malaysia Rally, apa korang rasa? Apa korang rasa? Rasa ni akan membezakan apa yang Allah nak bagi kat korang. Okay? Rasa yang korang rasa sekarang tak pergi Malaysia Rally ni adalah perbezaan antara impact dia apa yang Allah nak bagi korang di forever. Korang selidik betul-betul korang punya rasa ni. Tak pergi Malaysia Rally ni rasa apa? Okay? Kalau dah tahu rasa apa, nanti boleh share dekat upline masing-masing. Apa sebenarnya rasa korang bila korang tak pergi Malaysia Rally. Saya tak rasa apa-apa ke atau saya rasa biasa-biasa ke. Saya rasa benda tu tak perlu pun. Saya rasa kalau saya tak pergi pun saya still boleh jadi CBM. Saya rasa kalau saya nak tahu apa. Korang kena tahu apa sebenarnya rasa tau. Okay? Nanti boleh share lah dengan upline masing-masing. Dan insyaAllah upline boleh advise the best lah untuk korang. Alright, sebab ramai yang cakap nak berjaya tapi tiada pengorbanan. Tiada pengorbanan. Tak sanggup berkorban. Okay, kawan ni pergi Malaysia Rally pertama kali tu, kawan ni bukan ada duit pun. Kawan ni tak ada duit. Kawan ni tumpang orang. Kawan ni tumpang siapa? Kawan ni tumpang Kak Long AUC. Kawan ni tumpang Kak Lila. Kan masa tu kawan ni pun yelah tumpang. Lepas tu tak bermalam pun. Sebab kita nak jimat duit. Tak bermalam. Malam lepas dia orang dinner, kawan ni tak dapat dinner. Kawan ni dapat masuk Malaysia Rally je. Tak dapat masuk dinner tau. First time pergi. Orang lain pergi dinner. Jadi kita tunggu sampai orang habis dinner. Lepas tu balik, malam-malam tu balik. Tumpang. Besar pengorbanan Kak Lila. Dengan Abang Jawa. Ngantuk-ngantuk, drive, balik kan. Sedih tau. Jadi itu sebab bila semalam dapat top 10 tu, sebenarnya kau ni dah lupa tau. Kau ni dah lupa pasal Kak Wani pernah nak jadi top 10. Kau ni lupa. Yang kau ni fokus ialah aku nak CBM dan aku nak downline aku CBM, aku nak Eagle Manager, downline aku Eagle Manager. Jadi kau ni fokus insentif, fokus 5 langkah. Lepas tu kau ni fokus contribute banyak-banyak. Contribute banyak-banyak dekat AUC, dekat BOI. Korang pun boleh tengok kan Kak Wani, asyik muka Kak Wani, asyik muka Kak Wani je kan. Kan kelas lah, tempayaki lah. Okay? Contribute banyak-banyak. Lepas tu dekat dalam Forever Lover, banyak Kak Wani contribute. Kak Wani contribute tu memang untuk semua orang dan yang itulah rahsia. Okay, itulah resepi dia. Agaknya lah kan, insyaAllah Kak Wani yakin sebenarnya itulah rahsia kenapa Allah bagi Kak Wani benda yang Kak Wani dah lupa sebenarnya. Kau ni kalau ikut memang kau ni nak tapi kau ni dah macam dah lupa tau pasal top 10 tu. Bila masuk pencalonan baru kau ni teringat balik. Aku aku pernah berimpian benda ni pernah tapi sebab aku fokus insentif. Oversea kan. Nak free travel nak downline pergi free travel, nak downline dapat apa yang diorang nak kan. Fokus itu. Itulah. Jadi dan pada masa yang sama contribute banyak-banyak. Dan bila dapat tahu pencalonan tu, ya Allah, dia macam Kak Miza lain lah kan. Kak Miza, Najah masuk pencalonan, diorang tu macam memang confirm top 10. Kita ni macam border tau, border. Dapat ke tak? Dapat ke atau tak ke? Faham tak? Tapi yes, kena paksa mindset, kena paksa kita punya pemikiran. Allah mesti bagi. Aku dapat ni. Kita kena rasa, aku dapat ni. Bayangkan berapa lama daripada mula pencalonan tu kan. Ya Allah, dia memang memang nak kata tidur tu tak berapa nak boleh tidur lah. Tapi dalam alpha moment tu lah Kak Wani banyak visualize nama diumumkan. Lepas tu nama diumumkan, nama penuh lah. Lepas tu ada gambar muka Kak Wani keluar dekat skrin. Okay, masa tu Kak Wani masa tu fikir top 9 kot, 9. Sebab Kak Wani lahir 9 hari bulan kan. Jadi Kak Wani nak 9 kot, 9. Okay, 9. So Kak Wani fokus kat 9 kan. Top 9, something like that. At least top 9. Lepas tu sekali, okay.
Dan memang sepanjang ni lah, kemudian daripada dua hari sebelum dah rasa dah kan, bagi tahu dekat Kak Miza. Oh sorry. Bagi tahu Kak Miza saya rasa berdebar macam nak terkencing. First time kau ni rasa macam kau ni tak pernah cakap macam tu sebenarnya. Okay, tapi itulah pertama kali kau ni rasa sebab dah macam tak boleh nak tidur sangat kan, macam gembira. Dia bukannya tak boleh tidur tu sebab risau, bukan. Kawan ni terlalu gembira sebenarnya. Dia macam dapat pencalonan tu pun dah terlalu gembira, nak pergi Malaysia Rally tu pun dah sangat gembira. Dia macam dapat ke ataupun dapat ke, dapat ke ataupun dapat ke, aku tak kisah. Tapi aku memang gembira. Tapi memang bayangkan, lepas tu setiap kali, lepas tu daripada pagi bergerak daripada JB ke KL tu, okay, bila kita dalam musafir kan, lepas tu dia sampai satu waktu, aku dapat ni. Tu sebab aku buat macam ni. Sebab sepanjang jalan tu kawan ni memang baca banyak surah Ikhlas, ayat kursi kan. Lepas tu dia macam pop, ada satu momen tu tiba-tiba, oh aku dapat ni. Macam tu tau. Tu sebab aku jadi macam ni. Korang kena usaha dia sampai macam tu tau. Sampai korang rasa dia macam tu. Lepas tu kau ni dah mula okey, dah okey lah, dah kau ni just let go je. Lepas tu enjoy Malaysia Rally kan, seronok dengan Anis dengan Faiz, diorang share, diorang betapa bestnya diorang kat situ. So kau ni rasa happy sangat-sangat. Okay, apa semualah. Lepas tu tengok semua orang naik pentas. Lepas tu masa diorang umum top rookie tau. Masa diorang umum top rookie, apa kau ni buat? Masa tu dia mula datang balik The ball nak beranak. The ball tu kan. Mula datang balik. Alamak, kejap lagi dah nak umum ni pula kan. Lepas tu bila dia tadi tu dinding. Weh, Kak Lila, Kak Fakiah kat mana tu? Nak share ke Kak Fakiah? Kamu dah ni. Okay, lepas tu okay, masa top rookie, masa diumumkan, sebab top rookie pun diorang tak tahu tau diorang siapa. Top rookie ke top recruiter? Yang mana keluar dulu? Top rookie. Top rookie diorang pun tak tahu siapa yang menang tau. Sebab diorang ada pencalonan kan. Jadi kau ni jadi yang 10 orang tu mesti berdebar. Rookie kan Kak Lila. Jadi diorang mesti aku faham perasaan diorang kan. Satu. Jadi bila dia umumkan je yang second runner up Kamariah Dulang kan. Masa tu Kak Wani dah macam Kak Wani feel tu macam dia umum nama Kak Wani. Lepas tu Kak Wani terus zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bila kita nampak sesuatu benda yang kita sangat-sangat kagum, ya, kita nampak orang naik pentas, kita nampak duit, kita nampak orang dapat banyak duit, kita kena banyak-banyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu kita kena bayangkan itu kita, law of projection. Lepas tu kita kena rasa aku nak dapat benda ni, aku nak sangat-sangat macam tu. Lepas tu jadi bila masa Kamariah tu aku dah macam ni rasa dia bila nama aku diumumkan. Bila nama aku diumumkan nanti. Macam tu tau kita punya LOP. Jadi benda ni sangat-sangat penting. Dia bukannya dia tak boleh ada dia tak boleh. Korang kena praktis yakin yang benda tu memang korang dapat. Macam tu. Benda ni memang tak mudah tapi korang kena paksa. Dia tak ada yes or no. Only yes. Ya, memang tak boleh ragu-ragu benda ni. Tu sebabnya bila kita nak LOP, muka kita dalam pengumuman CBM, pengumuman poster CBM kan. Poster Eagle Manager, poster Global Rally, kita kena yakin 100%, kita kena paksa yakin ni. There's no. It's only yes je. Sampai benda tu, yes, this is mine. This is ini aku punya. Macam tu. Okay, jadi tapi debat tu tetap ada. Lepas tu bila dia dah kata dah Yuslida pula tu kan, kau faham je lah Yuslida, dia punya suara je pun dah cukup dah buat aku nak terberak. Astagfirullahalazim. Okay, so tapi kau ni tetap tapi kau ni just tenang je lah. Masa tu kau ni dah macam okay,
Kau ni paksa diri tenang pula. Tenang je. Tenang je. Kan, lepas tu sekali bell. Apa CBM bell. Dia kacau pula kawan ni kat sebelah tu. Dia kata, okay, congrats Kak Wani, congrats. Masa tu belum diumumkan lagi tau. Lepas tu kau ni just, okay, kau ni Wahal tak tahulah perasaan dia tu macam ni, tapi kau ni dia, amin, yes, dia kena paksa, yes, I am tau. Macam tu. Kita bukan nak overconfident, bukan. Tapi kita sendiri, kita punya ketenangan tu, kita kena dengan tenang hati dan perasaan kita, hati dan pemikiran kita. Kena tenang yang kita percaya benda tu kita punya. Kita reality kita tau. Benda ni memang kena praktis. Korang kena praktis bermula daripada yang kau ni ajar masa 5 sisi tu. Korang kena bermula daripada situ. Lepas tu upgrade. Dan korang akan dapat benda tu. That's why Kak Wani jadi bila masa dia umumkan tu ya Allah, tak tahu nak itulah kan. Jadi alhamdulillah ada yang ambil video, dan kau ni dapat tengok balik Allah macam tu momen dia masa tu. Jadi kau ni harap daripada video yang kau ni akan share nanti, ataupun mungkin leader-leader korang CBM korang dah share. Okay, video tu korang jadikan itu satu LOP. LOP ni teknik yang proven success. Semua benda kat mana LOP, semua. Jadi CBM, jadi Eagle Manager, okay, semua kat mana LOP. Dan lepas tu kau ni fokus, and then itulah fokus, belajar buat, banyak contribute, banyak berusaha, banyak berkorban. Alright, so kau ni tak tahu kalau korang rasa benda ni senang atau tak senang. Korang rasa apa yang kau ni cerita ni benda yang senang ke ataupun tak senang? Korang rasa macam mana? Yang Kak Wani amalkan, Kak Lila dah amalkan since Singapore Rally, betul. Korang rasa apa yang kau ni cerita ni, kan, benda yang senang ke ataupun tak senang? Senang sangat, senang. Yes, semua cakap senang. Sebenarnya memang sangat-sangat senang. Sangat-sangat senang. Okay? Jadi bila kita dah cakap benda ni senang, nak pergi Malaysia Rally, walaupun korang duduk Sabah Sarawak, walaupun korang duduk Singapore, contohlah kan, walaupun korang duduk Kelantan, walaupun korang duduk Kedah, benda tu jadi senang. Faham tak? Tapi selagi kita rasa tak senang, nak bermusafir ni, nak join event forever ni, kan, selagi itulah kita sebenarnya tak boleh nak senang pun fikir apa yang kita nak dapat. Kita akan sentiasa diganggu oleh tak boleh ni, akan sentiasa diganggu dengan ragu-ragu. Akan sentiasa diganggu dengan ragu-ragu jika kita rasa nak berusaha tu banyak benda tak senang. Banyak benda yang kita benarkan, banyak halangan yang kita benarkan. Banyak ragu-ragu yang kita benarkan. Ingat ya, ragu-ragu, alasan, halangan, ya, itu semua adalah kerana kita benarkan. Faham? Korang kena fikir balik benda ni. Korang nak setuju atau tak setuju, korang ni tak kisah. Tapi korang fikir balik benda ni. Semua benda tu korang fikir balik, sebenarnya itu aku yang benarkan. Sebenarnya Allah sentiasa izin apa sahaja yang kita nak. Allah sentiasa izin apa sahaja yang kita nak. Faham tak? Okay? Alright. Jadi Kak ni syukur sangat-sangat dan Kak ni berterima kasih kepada semua Alujak Circle, semua sekali, semua CBM Alujak Circle yang banyak bantu menaikkan tim-tim anak-anak tim Kak Wani, okey? Mungkin anak-anak tim Kak Wani dia tak inspired dengan Kak Wani, tapi dia inspired dengan Kak Su, dia inspired dengan Kak Miza, dia inspired dengan Kak Lila, inspired dengan Kak Azhar, inspired dengan Mia, okey? Dan juga manager-manager AUC yang banyak bagi contribution masa Managers Day, okey? Jadi terima kasih banyak-banyak, okey? Kak Wani pun pertama kali dapat top 10 tu, dan insya-Allah Kak Wani
Kak Wani nak usahakan setiap tahun, dan of course lah nak bawa ramai-ramai lagi AUC, tak kisah sama ada downline sendiri ataupun downline orang lain. Okay? Alright, kita sama-sama doa benda yang sama, dan nampak tak Kak Wani, Kak Miza kan, kita orang visualize benda yang sama, satu sama dan terhubung. Okay, insya-Allah benda tu Allah izin, Allah pasti izin ya. Bila tu kita tak tahu, tapi Allah pasti izin. Alright, okay, thank you semua, thank you Kak Su, thank you bagi Kak Wani sharing. Kak Wani harap kita semua berjaya dapat momen yang terindah, yang sangat-sangat berharga dekat Forever ni. Okay, jumpa anda di di Menara PGRM pukul 2 nanti. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Okay, tahniah best sangat. Okay, so Kak Su nak cakap terima kasih kepada manager Fakia. Tengok dia komen kat situ, suami Kak Fakia tengah sakit, anak bongsu Kak Fakia demam, panas, tapi Kak Fakia sampai juga Malaysia Rally. Abang PE ada anak special pun berusaha nak sampai KL dari Terengganu. So you jangan fikir mereka yang attend Malaysia Rally ni semuanya tak ada cabaran, semua okey je, semua smooth aja. Tak. Di sebaliknya memang ada, tapi kerana mereka rasa okey je, nak je pergi Forever Malaysia Rally, fokus mereka memang nak pergi Malaysia Rally, and apa yang cabaran yang datang pun to them is like nothing lah, senang aja, tepis saja. Akhirnya mereka berjaya sampai ke Malaysia Rally. So terbaik Abang PE, manager Fakia, nampak kan Kak Su pun rasa sangat-sangat wow. Okay, so Kak Salma cakap merangkap macam mana pun mesti sampai Malaysia Rally. Okay lah. So tahniah pada semua yang dah pergi Malaysia Rally, yang hadir pada kelas hari ini. So Kak Su just nak ucapkan, teruskan fokus you all. Okay, have a good preparation. Beri tumpuan sepenuhnya pada TTT. Okay, tahniah pada semua yang menghadirkan diri untuk TTT. Semoga kita jumpa lagi next CBM Day. Kak Su doakan you all complete 5 sisi bulan ini dan bulan-bulan seterusnya, dan kita sama-sama berjaya capai CBM dan Eagle Manager setiap tahun. Okey, itu saja daripada Kak Su. Bye-bye. Assalamualaikum. Welcome.